Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Muka surat Pak baris yang ke-11. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, bermula permulaan barang yang wajib. Maknanya barang wajib hak nombor satu. Mana hak penting sekali. Wajib ni banyak ni. Semaya wajib puasa, wajib zakat, wajib haji, wajib. Cuma sini dia kata wajib hak permulaan. Hak nombor satu. Apa dia tu? Yang wajib pada syarak. Maknanya wajib syarak ni kalau buat boleh pahala, kalau tinggal berdosa. Jadi benda nombor satu yang wajib pada syarak atas tiap-tiap mukallaf. Siapa dia mukallaf? Orang yang akil balik, orang yang tidak gila, orang yang siapa umur. Sama ada laki-laki atau perempuan, tak kira, supa je. Apa dia yang wajib tadi? Bahawa mengenal ia seorang mukallaf akan Allah Ta'ala. Maknanya tuan-tuan, nombor satu hak paling wajib sekali adalah ma'rifatullah, mengenal Allah Ta'ala. Apakala manusia saat ini masuknya balik, akal dia cukup, kalau dia tak mengenal Allah Ta'ala, maka dia berdosa. Dia berdosa. Jadi tengok sini, nota kaki dia ni, dia kata qauluhu, mengenal ia akan Allah Ta'ala, arti mengenal Allah. Arti mengenal akan Allah tadi apa dia? Kerana bahawasa mengenalkan dia itu, mengenal Allah itu tempat hantaran segala perkara yang dituntuti daripada hamba. Tempat letak lah, kita tak senang. Kenal Allah Ta'ala ni tempat letak segala perkara yang dituntuti oleh Allah Ta'ala. Semaya wajib, tapi nak letak semaya saat ni atas akidah, atas mengenal Allah. Puasa wajib, dan puasa saat ni nak letak mana? Nak letaknya atas akidah yang sempurna. Maka tiada sah suatu yang wajib. Semaya, puasa, zakat, haji tak sah. Dan yang sunat, baca Quran, semaya sunat, tahajud, qiyamul lail, melainkan kemudian daripada mengenal dia subhanahu wa ta'ala. Lepas pada kenal Allah barulah sah semaya kita, sah puasa kita, sah baca Quran kita boleh pahala, kemudian sah semaya tahajud kita, semaya duha kita. Sebab tu yang saya sama tuan-tuan sekalian. Kita ni duk galik kau banyak ibadat. Qiyamul lail kau gapo, kau comel. Pergi masjid i'tikaf comel. Comel belaka tu bukan tak comel. Baca Quran banyak comel. Tapi nak letak mana benda saat ni kalau kita tak ngaji akidah? Situ. Nak suruh mikir ni. Jadi kalau semaya kita banyak, puasa kita banyak, nak sakut mana? Nak buah bekah mana? Jadi bekah nak bubuh semaya ni, bekah nak bubuh puasa ni, bekah nak bubuh segala ibadat kita ni ialah akidah, mengenal Allah Ta'ala. Tak ada bekah, selera tabuk lah. Tak boleh tak mana. Maksud kata, syarat nak sah segala amal ibadat kita, tidak ada lain melainkan yang pertama sekali, mesti kena kenal Allah Ta'ala dulu. Sebab itulah ulama kata, awwaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama itu adalah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia kata sini, mana wajib pada syarak itu bahawa mengenal ia akan Allah. Ini dia kena takdir sikit lah. Bukan wajib mengenal sebenarnya. Sebab mengenal ni bukan kerja kita nah. Itu kerja Allah. Takdir gini, wajib pada syarak atau tiap-tiap mukallaf, mana belajar sehingga mengenal ia akan Allah.
takdir atas belajar. Sebab hak wajib dituntut pada kita belajar. Belajar, habis jalan dan belajar tak kenal Allah juga. Nak buat guna, dimaafkanlah. Sebab mengenal Allah Ta'ala ni pemberi anugerah. Anugerah Allah. Ada orang belajar sikit, dia boleh kenal. Ada orang belajar banyak, dia boleh kenal. Ada orang belajar lama-lama, tak kenal-kenal apa sudah. Ada. Sebab kenal ini adalah anugerah Allah. Cuma hak jatuh wajib atas kita, dengan jalan wajib taklifi sana, wajib syarat sana, kena belajar siapa kita kenal Allah Ta'ala. Artinya mengetahuikan, hak kata wajib mengenal Allah saat ni, apa dia? Artinya mengetahuikan segala hukum sifatnya, yakni hukum yang berkait dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakni gapo hukum sifat tu? Contoh kata, yakni mesti ada kudrat pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mesti ada sifat sama pada Allah Ta'ala. Mesti ada sifat basar pada Allah Ta'ala ila akhirih dan lain. Itulah hukum sifat. Bukan kata mengetahui hakikat sifat. Bila sebut hakikat ni tak sapalah kita nak kenal hakikat yang qadim kan. Jadi kita kena tahunya ialah sekadar hukum segala sifatnya dan segala hukum ketuhanannya. Jadi hukum ketuhanan ni dia lebih umum lagi daripada hukum sifat. Makna kata iaitu mengetahui Allah itu tiada lemah. Mengetahui Allah Ta'ala itu tiada bisu. Sebab semua tu tak layak dengan sifat ketuhanan. Mengetahui Allah Ta'ala tiada segala-galanya daripada sifat mustahil. Lebih luas lagi. Mana hukum ketuhanan ni kena tahu bahawa Allah ni bersifat dengan 20 sifat dan ternapi atasnya segala sifat yang mustahil. Gitu dah. Dan mengetahuikan segala yang membawa kepada mengetahuikan yang demikian itu. Daripada segala barang yang bergantung dengan Rasul. Jadi siapa dia hak bawa kita sampai kita mengenal Allah tu? Siapa dia bawa jalan kita supaya kita ni nak boleh buat ibadat semua sekali itu? Tak lain tak bukan ialah Rasul. Maka wajib juga kita kenal siapa Rasul. Apa sifat-sifat yang wajib bagi dia, sifat yang mustahil, sifat yang harus. Kita kena kenal juga. Maka tiada dikehendaki dengan mengenal Allah itu mengetahuikan hakikat zatnya. Bukan kata kenal Allah tu mesti kena kenal hakikat zat. Pasal apa bukan lagu tu? Sebab hakikat zat tidak boleh dikenal. Yang baharu tidak akan dapat mengenal hakikat yang qadim. Kita ni yang baharu. Yang baharu tidak akan dapat mengenal yang qadim. Kerana apa? Kerana keterbatasan kita. Kita ni zat yang baharu. Zat yang baharu macam mana nak kenal yang zat yang qadim sedangkan kita baru ada. Hatta sama-sama baru pun kita tak kenal habis lagi. Jadi nak ayat kata apa yang dituntut bagi kita ialah mengetahui segala hukum sifat dan hukum ketuhanan dan tak wajib dan bahkan tak boleh kita nak mengenal hakikat zat Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana tiada dapat mengetahui oleh yang baharu akan hakikat yang qadim. Okey, baik. Faham dah? Jadi segala makhluk Allah Ta'ala ni dia panggil yang baharu. Allah yang jadi. Maka yang baharu ni nak tahu guana hakikat zat yang qadim, tak boleh tahulah. Okey, maka mengenal dan mengetahui itu, nak bagi takrif supaya kita lebih kenal, supaya kita faham apakah makna ma'rifatullah tu. Jadi dia kata makna mengenal dan mengetahui itu jazam yang membetuli bagi waqi' yang hasil jazam itu daripada dalil. Makrifat ni makrifat usuluddin, bukan makrifat tasawuf. Dia setiap ilmu ni ada perbahasan masing-masing yang ada campur aduk. Makrifat ni dia banyak. Makrifat
kok usuluddin lain makrifat kok tasawuf hura cara lain. Makrifat kok nahwu pun ada. Isim makrifat ni. Jadi hak tu lain-lain berlaku kan. Jadi hak kita nak kenal hari ni, hak kita nak belajar ni ialah makrifat dari segi usuluddin tu apa dia. Maknanya mengenal dan mengetahui itu jazam yang membetuli bagi waqi' yang hasil jazam itu daripada dalil. 3 perkara yang tua-tua kena fokus di sini. 3 perkara. Bila kita kata makrifat, maka tua-tua yang pertama sekalinya ialah apa sat ni? Ni mengetahui dengan jazam, satu. Yang kedua membetuli waqi', mana membetuli yang sebenar. Dan yang ketiga daripada dalil. 3 perkara inilah dia panggil rukun bagi ma'rifatullah, mengenal Allah Ta'ala. Tak cukup 3 perkara ni, maka tidak boleh dikatakan mengenal. Lagu mana tu tengok. Yang pertama, mengetahui dengan jazam. Mengetahui dengan jazam maknanya i'tiqad yang putus, yang jazam, yang tidak ada bolak-balik. Tidak ada syak, tidak ada zon, tidak ada waham. Tak ada. Jadi jazam ni kena nafi ni. Tidak ada zon, tidak ada sangkaan yang berat. Lebih kurang 80% sangkaan kita. Tak boleh. Dia kena putus betul-betul. Contoh kata, kepercayaan kita bahawa Allah itu ada, dia kena 100%. Tak boleh 80%. Makrifat tu dia kena 100%. Dia kena jazam, dia kena bulat hati, kena terima sepenuhnya. Jadi kalau zon ni dia terima atas jalan berat sangka. Masalah zon ni tuan-tuan, pada masalah fiqh dia terima boleh. Contoh kata hadap kiblat. Kita zon je. Melainkan orang duduk dekat Kaabah, yakin. Jadi kita duduk jauh ni kita zon, kau ni arah kiblat, kita semaya. Lari sikit-sikit itu pasal dia lah. Mana zon. Jadi dalam masalah ma'rifatullah ni dia tak boleh zon. Dia kena jazam, dia kena hati tu terima dengan sepenuhnya, tidak ada zon, tidak ada prasangka yang kuat. Kemudian tidak ada syak, tidak ada ragu. Tak boleh 50-50. Tuhan berkuasa qada duk mai. Kuasa qada. Itu syak. 50%. Kafir tu. Waham. Berat lidak 30% je kepercayaan dia. Maka 3 perkara ni kena nafi, kena tolak belakang ni. Jadi jazam ini dia menafikan 3 perkara ni. Tidak ada zon, tidak ada syak, tidak ada waham. Hak kenanya ialah kepercayaan hati yang penuh, yang putus. Okey, satu. Yang keduanya membetuli waqi'. Mesti kena dengan sebenar, maksudnya membetuli akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun pegangan yang jazam tapi tidak membetuli akidah Ahlus Sunnah sesat dan mereka bukan makrifat. Bahkan mereka keluar daripada agama Islam. Pahaman-pahaman, contoh kita kata pahaman Syiah. Orang Syiah ni dia pegang dengan betul, ada dengan jazam, dengan kemah. Tetapi adakah pegangan dia betul? Tak. Tapi dia kemah. Tidak makrifat. Orang kafir sebagai contoh ni. Orang kafir yang sembah berhala, anda tengok dia punya pegangan dia, iktikad dia kepada berhala dia tu memang kemah. Cuba kita pergi dakwah dia tak keterima. Dia kata aku pergi hak ni, aku percaya hak ni betul-betul. Jadi dia sembah tokong. Nak ada tokong hak nerak, hak netai, hak cacai, hak cokoh macam-macam. Nak cuba kita ketik sia tengok nah. Mereka pegang dengan jazam, dengan kemah. Hati mereka terima sepenuhnya. Tetapi masalahnya tidak membetuli bagi waqi', tak kena dengan sebenar. Maka Tuhan yang dia pegang tu salah, tak betul. Maka bukan jazam, mana bukan mengenal Allah tu. Orang tu orang tak mengenal, bahkan dia kafir. Contoh lagi nah. Contoh lagi pegangan Wahabi. Sensitif sikit ni. Pegangan Wahabi ni dia kata Allah tu Tuhan yang
Ada muka ataupun duduk atas arash. Duduk atas arash. Dia pergi kemah, jazam. Allah memang duduk atas arash. Siap bawa dalil lagi Allah duduk atas arash. Tapi betul ke sebenarnya Allah Ta'ala? Jadi pada ahli sunnah tak betul lagu tak pegangan lagu tu salah. Maka walaupun dia pergi dengan jazam tapi pegangan itu salah, tak betul, maka dia tidak makrifat. Maka golongan-golongan Wahabi ni tidak boleh dikatakan golongan yang makrifatullah, yang mengenal Allah Ta'ala. Tak boleh. Sebab apa? Sebab pegangan dia walaupun jazam tetapi tidak membetuli bagi waqi'. Dua. Kemudian yang ketiganya, yang hasil jazam itu daripada dalil. Yang ketiganya, nak ke siapa tahap ma'rifatullah tu, dia kena setiap pegangan kita kena bawa dalil. Kita kata Allah tu ada. Mana dalil kata ada? Hamba tak tahu dalil. Hamba tak tahu dalil. Cuma tok cik hamba kata Allah tu ada. Tak lepas. Orang ni dia panggil muqallid. Dia tak panggil orang yang mengenal, orang yang muqallid. Cuma persoalan muqallid itu adalah dia akan bahas sikit lagi. Cuma secara ringkasnya, orang yang ikut orang yang pok turut dalam masalah akidah ni, dia panggil muqallid. Jadi ulama khilaf pendapat. Ada kata mereka tu kafir dan ada kata mereka tu Islam. Tetapi berdosa. Berdosa sekiranya mereka tak mampu nak memahami dalil. Berdosa sekiranya mereka mampu memahami dalil tapi tak belajar untuk memahami dalil, tapi tak berdosa bagi mereka yang tidak mampu memahami dalil. Itu kita bahas mulalah. Cuma ayat kata bila sebut kata ma'rifatullah kena cukup 3 perkara ni. Jazam, membetuli waqi', an dalil. Jadi jazam tu kena daripada dalil. Dalil ni 2, dalil akli dan dalil naqli. Okey, baik. Okey. Kemudian, maka wajib pada syarak atas tiap-tiap mukallaf mengetahuikan segala yang wajib pada akal, pada hak Tuhan kita. Sifat 20 lah. Sifat yang wajib bagi Allah tu 20 tu. Wajib kita kena tahu. Cuma tak adalah kita takdirlah mana wajib belajar sehingga mengetahui. Situ. Dan barang yang mustahil atasnya atas Allah pun wajib mengetahui. Dan barang yang mustahil yang harus baginya bagi Allah pun wajib diketahui. Dan demikian wajib atasnya mengetahuikan barang yang wajib pada hak segala Rasul alaihi salatu wassalam yang berkaitan dengan Nabi, dan barang yang mustahil atas mereka itu Rasul, dan barang yang harus bagi mereka itu Rasul. Jadi hak ni wajib kita tahu dah. Barang yang wajib pada Allah, mana wajib akli. Nanti hak wajib akli ke apa ni yang berhura dalam video lagi akan datang dah. Kita buat perbandingan wajib akal lagu mana, wajib syarak lagu mana. Nanti kita akan detailkan dalam video lagi lepas ni. Okey, cuma kewajipan kita tuan-tuan sekalian direngkaskan ginilah. Kita wajib kena berpegang dengan 50 akidah simpul iman, qaidul iman. Iman kita ni tuan-tuan, kalau tak sipu dia cabut. Dia kena sipu. Kena sipu mati, kena kemah, kena rapat ji. Kalau kita sipu langgar-langgar, cabut gi. Maksud apa tu? Maksudnya tuan-tuan, kalaulah tidak kemah 50 sifat ni, 50 simpul iman ni tak kemah dalam diri kita, kita gogek. Maknanya orang yang nak ambil kesempatan ke atas kita, nak memesongkan kita tu, mudah bagi dia nak menyesatkan kita. Wahabi nak semaikan fahaman dia, kita boleh terima. Syiah nak semaikan pegangan dia kepada kita, kita boleh terima. Pasal apa? Iman kita tak ada simpulan mati yang kuat. Maka nak sipu iman kita dengan 50 sifat ni lah tuan-tuan. Yang pertama, Allah Ta'ala, pada hak Allah Ta'ala dalam asyhadu an la ilaha illallah, dalam syahadah pertama kita tu kena tubik 41 sifat. Mana 41?
Pertama, wajib bagi Allah 20 sifat. Hak ni kita kena terima atas jalan wajib. Kena isbat. Kemudian yang keduanya, sifat mustahil atas Allah 20 sifat. Hak ni kita kena terima atas jalan istihalah. Istihalatul mustahilat. Kita kena menafi. 20 sifat mustahil ni bukan kena terima dah. Kita kena menafi atas Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya Allah ni binasa, Allah ni lemah. Ini kena nafi, istihalah. Dan yang ketiganya, sifat harus bagi Allah ada iaitu menjadikan dan meniadakan perkara mungkin. Semua sekalinya 41 sifat. Nanti kita akan detail sesuatu sikit lagi dah. Cuma hak ni rangka kasar dia dulu. Jadi wajib kita kena belajar 50 sifat. 41 sifat duduk dalam asyhadu an la ilaha illallah. 9 sifat lagi duduk dalam wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mana sifat wajib bagi Rasul ada 4, sifat mustahil atas Rasul ada 4 juga. Kemudian sifat harus pun ada. Sifat harus ada campur 4 tu bit 9. Maka 9 ni apa dia tuan-tuan? 9 ni ialah simpulan iman, aqaidul iman. Yang wajib kita kena tahu atas jalan tafsir, jalan huraian. Itu saja. Okey, baik. Kemudian dan arti wajib pada syarak itu wallah subhanahu wa ta'ala alam. Nanti hak ni yang bakal huraian banyak dalam video akan datang lah, insya-Allah.